Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sahabat-sahabat, guru-guru dan juga para ulama, para asatizah yang saya hormati sekalian, sebenarnya ini adalah live kali pertama selepas PKP tempoh hari. Saya tidak bersedia sebenarnya untuk live semula, cuma ada permintaan daripada AJK Surau Ar-Rawdah yang meminta saya untuk kurang lebih dalam 20 ke 30 minit memberikan pengisian untuk mereka, insya-Allah. Jadi memikirkan saya sudah ada kelangsungan perbincangan kitab ataupun buku Buya Hamka, iaitu Pelajaran Agama Islam, yang siri rakamannya saya muatkan dalam channel peribadi saya, Zainuddin Zabidi, di YouTube. Bacaan-bacaan awal dalam bab yang pertama yang sudah selesai tempoh hari. Maka pada malam ini mengambil kira permintaan daripada pihak surau dan juga sekaligus kiranya sambil menyelam minum air lah, saya akan meneruskan bacaan bahagian pertama daripada bab yang kedua daripada buku Pelajaran Agama Islam yang setebal 500 muka surat ini, yang Hamka membincangkan perkara-perkara dasar dalam agama, perkara usul, yakni berkaitan akidah dan seumpamanya. Baik, dalam bab yang kedua, ke sahabat-sahabat ataupun para pendengar pihak surau pun nanti selepas mendengar apa yang kita bincang malam ni, untuk dapat gambaran yang lebih awal, boleh rujuk balik rakaman-rakaman YouTube saya yang membincangkan tentang bab yang pertama dan seumpamanya. Baik, hari ini kita masuk bab yang kedua daripada, nampak ke tuan-tuan? Ini bab yang kedua, iaitu Buya Hamka membincangkan tentang pencarian Tuhan. Dia memasukkan dalam bab yang kedua, tajuknya dari sudut yang mana mencari Tuhan, tanda soal. Dan Buya Hamka mendatangkan perbincangan yang kita katakan perbincangan cabang. Poin yang pertama, dari sudut mana mencari Tuhan, soalnya Buya Hamka menyoal seorang manusia yang belum dapat petunjuk wahyu macam kita yang beranak terus Islam. Alhamdulillah, paling tidak kita sudah didoktrinkan secara sihat bahawa Allah adalah Tuhan kita, Allah itu tidak boleh disekutukan dan seumpamanya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak ditakdirkan Allah Azza wa Jal untuk dilahirkan sebagai seorang Muslim macam kita? Bagaimana contoh tok nenek moyang kita dahulu? Pastinya cabaran mereka itu berbeza dengan apa yang kita hadapi. Dan di sinilah Buya Hamka cuba membincangkan, kira-kiranya seorang manusia itu bila dia mencari Tuhan, dia cari dari sudut apa? Maka poin yang pertama Buya Hamka bahaskan, yang kita baca secara ringkas pada malam ini, kurang lebih 15 ke 20 minit, adalah biasanya manusia akan mencari Tuhan dalam poin yang pertama, iaitu dari segi keindahan dan seni. Keindahan dan seni. Yang ini kita akan bincang sikit sebanyak nanti, ya. Baik, seterusnya yang kedua, Buya Hamka meletakkan poinnya fikiran, ilmu dan falsafah. Ada orang berjumpa Tuhan, dalam pencarian yang mencari Tuhan itu berjumpa dengan Tuhan melalui satu proses pemikiran dan ilmu dan juga falsafah. Begitu sebutnya Buya Hamka, dan dia akan huraikan di situ, menarik sekali. Seterusnya dia masukkan juga persoalan yang ketiga, poin kecilnya, apakah hidup itu? Kalau dalam bahasa Arabnya mal hayah, apakah hidup, apakah kehidupan itu? Itu soalan-soalan yang falasifah, tetapi ada keperluannya untuk setengah-setengah pihak. Walaupun kita fikir bagi setengah orang tidak perlu, tapi dari sudut mendahulukan pemikiran, penghujahan akliyah, bagi setengah orang itu perlu.
Bukan semua orang terus boleh dihujahkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada orang perlu dibasa-basikan, dibuka dulu pemikirannya dengan perbincangan yang bersifat logik dan seumpamanya. Baik, kemudiannya ada orang berjumpa dengan Allah dengan jalan tasawuf. Tasawuf yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Buya Hamka? Ini menarik untuk diberi perhatian. Dan seterusnya yang kelima, Buya Hamka membincangkan tuntunan fitrah, yakni desakan jiwa nurani secara naturalnya, secara fitrahnya. Seorang manusia itu, sedar ataupun tidak, dia berkehendakkan sesuatu ataupun tempat pergantungan yang akhirnya yang dalam Islam kita maksudkan sebagai Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla. Itu akan dibincangkan nanti, tuan-tuan dan puan rahimahullah. Baik, seterusnya Buya Hamka juga membincangkan dalam bab 2 ini, iaitu mencari Tuhan bersih daripada pengaruh lain dan tauhid, yakni kemuncak daripada pencarian itu semua. Sepatutnya seorang yang mencari Tuhan ataupun kebenaran akan berjumpa dengan satu kesimpulan. Sepatutnya jika dia menggunakan tools yang Allah Ta'ala bagi, iaitu akal secara tepat, secara waras, membuat perbandingan, berfikir secara logik, berfikir secara waras dan melihat, merasa sendiri, meninjau dan seumpamanya, maka dia akan sampai kepada satu kesimpulan yang manakah yang dianggap sebagai Tuhan yang sebenar apabila ia mencapai kebenaran. Satu perkongsian sebelum kita mula membaca apa yang ditulis dalam teks ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, iaitu satu perkongsian daripada Syekh Yusuf Istas. Saya ingat bila dia membincangkan dengan golongan barat lah, yang ingin bertanya tentang Islam dan seumpamanya, maka apa yang dia bincangkan ataupun apa yang dia bahaskan adalah apabila ada seorang pemuda bukan Islam bertanya tentang Islam, tentang apa begitu begini, maka Syekh Yusuf Istas menjawab balik, are you seeking for truth or are you seeking for God? Maksudnya, apakah kamu mencari Tuhan ataupun mencari kebenaran? Dan Syekh Yusuf Istas menjawab pada ketika itu, dalam video yang saya tengok, dia kata kamu sepatutnya mencari kebenaran. Maka si orang yang menjawab kata terlebih dahulu, bila dia tanya, are you seeking for truth or are you seeking for God? Maka si fulan itu menjawab, I'm seeking for truth, I'm not seeking God. Dan Syekh Yusuf Istas menjawab, so same to me. Saya dulu pun sebelum jumpa Islam, saya cari kebenaran. Saya bukan cari Tuhan, saya cari kebenaran. Kerana pencarian kepada kebenaran itu akan membawa kepada kebenaran hakiki tentang ketunggalan Tuhan yang dalam Islam ia dinamakan sebagai Allah Azza wa Jalla. Itulah satu proses bagaimana kita berhadapan dengan manusia yang tidak ada ataupun keliru tentang konsep Tuhan, ataupun di barat hari ini memang menjadi satu fenomena biasa, iaitu atheism, menolak Tuhan secara langsung, positivism yang bersifat saintifik, segala-galanya mesti empirical, mesti boleh dibaca, mesti boleh dipegang, menolak langsung metafizik ataupun ghaibiyat dalam bahasa Arabnya. Tetapi dalam konteks Islam, kita menerima metafizik ataupun ghaibiyat, tapi sebagaimana yang sudah dikonsepkan oleh Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mana mari daripada warisan tradisi yang bercampur dengan karut-marut tahyul khurafat apa semua, Islam pun tak terima. Islam hanya menerima perbincangan metafizik, perbincangan ghaibiyat yang terpandu secara khusus daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tetapi di barat, respon kepada ajaran gereja yang bagi mereka penuh dengan khurafat dan seumpamanya, respon terhadap itu mereka menolak secara total apa yang dinamakan metafizik, apa yang dinamakan sebagai ghaibiyat sam'iyat, dengan menganggap bahawa perbincangan tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang jin dan seumpamanya adalah perkara khurafat tahyul dan benda-benda yang mengarut yang diajarkan oleh orang agama pop dan seumpamanya di barat. So Islam hari menegaskan kita kena percaya pada benda ghaibiyat, benda-benda fizik. Tapi kepercayaan itu mesti terpandu, ada dawabitnya, ada disiplinnya yang tertumpu kepada hanya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah.
Dan banyak lagi ayat, 47 ayat yang saya selalu ulang, 46 47 ayat yang mempunyai kalimah al-ghaib, yang menjelaskan tentang perkara itu. Baik. Jadi dalam soalan yang kedua, bab yang kedua ini, Allah Buya Hamka membahaskan tentang dari sudut yang mana mencari Tuhan. Kira-kiranya manusia yang hidup atas muka bumi ini, bila dia nak jumpa Tuhan, dia nak pergi kepada Tuhan itu, dia akan lalu jalan mana? Maka yang pertama, Buya Hamka menjelaskan segi keindahan dan seni. Ada orang yang tidak terpandu dengan wahyu ini, golongan manusia yang terputus wahyu ataupun dia beranak bukan Islam dan seumpamanya, kadang-kadang dia menjumpa jalan at-tariq ilallah, tajuk buku Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang menjadi bahan kajian guru kami yang mulia Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid untuk kajian PhD beliau. Sebab tu sesiapa yang berkata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi menolak tasawuf dan juga tidak suka bertasawuf adalah fatal lah, tidak benar. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah mempunyai jujukan ataupun satu ciri khas at-tariq ilallah yang membincangkan tasawuf dalam perspektif yang beliau pegang. Itu yang perlu kita maklumi. Baik, yang pertama, dari sudut mana yang mencari Tuhan, tanya Buya Hamka, malah kemudian dijawab, yang pertama, segi keindahan dan seni. Yakni, biasanya manusia, sebahagiannya, dan pengalaman sejarah kemanusiaan, berjumpa Tuhan dari sudut segi keindahan dan seni. Ini satu benda yang menarik, tuan-tuan. Kata Buya Hamka, rahimahullahu ta'ala, menurut penyelidikan ahli ilmu jiwa, yakni, dalam bahasa modennya, kita panggil ahli psikologi, ahli ilmu jiwa, Al-Ghazali, antara yang dicerap daripada pemikirannya tentang ilmu dalam Mukhasyafatul Qulub dan seumpamanya, Ihya Ulumuddin dan seumpamanya tentang ilmu jiwa. Begitu juga Talib Al-Makki dan seumpamanya, yang diambil idea-idea mereka, ulama-ulama tasawuf ni, untuk membincangkan tentang psikologi ataupun tentang penyucian ataupun pembaikan jiwa dan seumpamanya. Bahasa modennya atau berbahasa daripada disiplin akademik barat adalah psikologi. Menurut penyelidikan ahli ilmu jiwa, kata Buya Hamka, adalah jiwa kita manusia ini mempunyai 3 sudut yang penting di dalam menghubungkan diri kita dengan alam. Pertama, perasaan. Kedua, fikiran. Dan ketiga, kemahuan. Buya Hamka kata, sebagai seorang manusia, jiwa kita, manusia, roh jiwa kita ini mempunyai 3 elemen yang mana sangat penting untuk kita berinteraksi ataupun berhubungan dengan alam di luar sana. Iaitu pertama, perasaan, rasa. Yang kedua, fikiran. Yang ketiga, kemahuan. Yang ketiga, kemahuan. Katanya, apabila perasaan kita yang lebih terkemuka dari antara ketiga sudut ini, maka kita akan menjadi seorang seniman. Bagi seorang manusia, jika dia meletakkan perasaan dia dalam menilai ataupun menguruskan ataupun berinteraksi dengan apa saja dalam kehidupan, biasanya orang macam ni akan menjadi orang yang berjiwa lah. Orang yang penuh dengan perasaan. Orang yang terdorong dengan rasa terlebih dahulu. Kata Buya Hamka, biasanya orang macam ni adalah orang yang berjiwa seni, orang seniman. Dia pergi dengan rasa dulu. Kemudiannya, dan apabila fikiran yang lebih terutama, seseorang yang meletakkan pemikiran dia, fikrah dia, cara dia berfikir yang betul dan seumpama, dan itu sepatutnya kita semua, nescaya kita akan menjadi seorang ahli falsafah. Dan jika kemahuan, yakni iradah, yang lebih terkemuka daripada 3 elemen itu, iradah, kemahuan sentiasa didahulukan, ini alamat bahawa orangnya akan menjadi pahlawan atau orang pemimpin yang terkemuka dalam bangsanya, atau seorang ahli agama yang membawa fahaman pembaharuan. Ini huraian Buya Hamka. Dia meletakkan 3 ciri 3 ciri penting jiwa berinteraksi dengan alam, iaitu yang pertama adalah perasaan, yang kedua adalah fikiran, yang ketiga adalah kemahuan.
Maka kata Buya Hamka, apabila kita cenderung ke dalam seni dan keindahan, ataupun bahasa falsafahnya, estetika, yang diambil daripada bahasa Yunani kuno, ataupun bahasa Yunani lah. Estetika, cubalah rasai estetika salah satu cabang daripada perbincangan falsafah. Cubalah rasai adanya Allah di dalam keindahan alam. Tu dia. Tengok Buya Hamka membawa perbincangan falsafah ke dalam tauhid kepada Allah. Tengok cara dia meletakkan perkara tersebut, tuan-tuan. Ini hebatnya Buya Hamka. Dia tidak membawa falsafah untuk kita jadi jauh daripada Tuhan ataupun jadi lebih dahsyatlah. Tapi dia bawa kita sesuai dengan kedudukan orang tu yang belum ada hidayah, tapi bila dia merenung dengan perasaan alam, yakni keindahan itu, ataupun estetika alam ini, kejadian alam, bunyi burung, air, apa semua kita begini. Sebab tu penting kadang-kadang kita pergi ke tempat yang tersembunyi. Ulama dulu panggil uzlah. Ada khalwat. Pergi duduk dalam hutan seorang-seorang. Dan seumpamanya, saya pernah tengok satu cerita Tamir, tuan-tuan. Dia ni kameraman kameraman Animal Planet. Jadi bila wartawan tanya selepas dia menang satu gambar, dia menang award, maka bila tanya kenapa dia suka masuk hutan seorang-seorang ambil gambar ni, dia kata bila aku duduk dalam hutan ni ambil gambar, aku bersendiri seorang-seorang, aku tengok binatang, perhati alam apa semua ni, aku berasa dekat dengan Tuhan. Tu jawapan yang dia bagi. Dialog tu power lah. Saya dengar tu macam wow, gitu. Nah, jadi maka apabila kita cenderung ke dalam seni dan keindahan, yakni estetika, cubalah rasai adanya Allah di dalam keindahan alam. Melihat alam dengan rasanya ada Allah. Tengok matahari terbit, subhanallah. Tengok matahari jatuh, subhanallah. Tengok bulan bintang, subhanallah. Tengok berlakunya hujan sambil baca doa Allahumma sayyiban nafi'ah, subhanallah. Segala-gala yang mencerminkan kekuasaan kehebatan Allah, maka menyebabkan kita akan terpancur daripada mulut kita tentang Allah itu. Makanya fikirkanlah siapakah yang dan apakah kekuatan atau tenaga yang menyebabkan keindahan ini, sehingga tampak pada segala sesuatu dengan tersusun dan teratur. Pandanglah dia di dalam kebebasan laut dan kebesaran bukit dan gunung. Dalam Al-Quran kita panggil ayat kauniyah. Al-Quran dinamakan ayat maktubah. Alam ini dinamakan ayat kauniyah. Tanda ayat, tanda-tanda lah alamat. Tanda-tanda. Maktubah yang tertulis, yang diwahyukan, yang tertulis ataupun yang bertulis itu adalah Quran, wahyu, hadis. Tapi ada lagi tanda yang lebih hebat. Yang siapa-siapa pun yang ada deria, ada panca indera akan dapat rasa. Dan ia akan menyebabkan seorang yang berfikiran waras sampai pada kesimpulan mustahil ini semua terjadi dengan sendiri, iaitu ayat kauniyah. Orang yang merenung alam. Jadi orang yang merenung alam ni, kalau dulu ahli falsafah, kalau kini sebenarnya adalah apa dia, tuan-tuan? Saintis sebenarnya. Dalam konteks pada hari ini, yang merenung alam, mengkaji, mencerap, mengambil data langit, bintang, perubahan cuaca dan seumpama adalah para saintis. Pada peringkat awal dulu, disebabkan tidak ada alat-alat saintis yang hebat, tapi mereka masih berfikir tentang perkara-perkara metafizik yang di luar daripada fizik alam ini, di langit, bumi, peredaran bumi, bintang apa semua, maka pada masa itu dinamakanlah ahli falsafah. Baik. Kemudian keindahan matahari seketika terbit dan seketika terbenam, kata Buya Hamka. Dalam keindahan bentuk dan keindahan warna, sehingga pun angin sepoi yang melambai pada serumpun bambu di pinggir hutan. Bambu apa dia? Apa nama? Bambu ni apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Rotan. Gitu. Sehingga pun angin sepoi yang melambai pada serumpun bambu di pinggir hutan, sehingga menimbulkan bunyi kicut pergeseran di antara suatu batang dengan batang yang lain, pun mengandungi ajaibnya keindahan. Alam yang luas itu kelihatan hening, tetapi dia senantiasa bekerja. Tiap dipandang, tiap nampak suatu keganjilan. Subhanallah. Rasa seni akan bangkit melihat fajar menyising.
Orang suka tengok sunset dengan sundown. Sunset dengan sundown. Sunrise dengan sundown. Nah, sunset ni lah. Maksudnya ada perasaan, ada satu kita kata rasa apabila melihat perkara-perkara tersebut bagi orang yang melihat dengan basirah, mata hati, dan juga melihat dengan mata akal, mereka nazar, maka dia akan menganalisis. Hebat. Subhanallah, maksudnya Allah dan seumpamanya. Baik. Kemudiannya, engkau lihat rasa seni akan bangkit melihat fajar menyising dan tidak lama kemudian matahari pun terbit. Dan mergas tua berbunyi bersaut-sautan. Engkau lihat embun pagi menyentak naik dan semangat baru meliputi alam di sekitarmu. Engkau seakan-akan puas meskipun tidak minum. Engkau seakan-akan kenyang meskipun tak makan. Bahkan hempasan ombak ke tepi pantai diiringkan oleh angin lautan dan yang nyaman, seakan-akan memandikan jiwa kita sendiri. Allahu Akbar. Indah Hamka berbahasa. Bila mana hari telah malam, kita lihat bintang berserak di halaman langit. Dia berkelip-kelip seakan-akan orang tersenyum. Dan yang disenyumi ialah kita. Melihat itu semua bukanlah sedikit kesannya kepada jiwa kita sendiri. Seakan-akan kita telah menjadi ahli waris dari alam ini. Dan kita pula jatuh cinta kepadanya. Kerananya dari dialah timbul keindahan yang telah merakam ke jiwa kita. Kesudahannya, kita pun cintalah kepada diri kita sendiri. Sebab diri itu mencintai alam dalam terharu yang bersangatan lantaran terpesona oleh keindahan alam. Tidak tahu-tahu terlompatlah dari mulut kita ucapan yang betul-betul keluar dari hati. Allah. Allah. Suatu keindahan yang tidak putus-putuslah alam ini. Kita pun bersyukur dapat mengenal dan mengecap keindahan itu. Terasa bahawa diri kita sendiri adalah sebahagian daripada alam. Bertambah terang pelita hati kita. Bertambah terang pula lah mata kita melihat alam. Dan tidak ada ucapan lain yang sekaligus dapat mencetuskan apa yang terasa dari dalam hati kita selain suatu kalimat sahaja, yakni Allah. Itulah intisari kehidupan seniman. Subhanallah. Yakni dalam bab yang kedua yang bertajuk dari sudut mana mencari Tuhan, pada poin yang pertama Hamka menyebut seolah-olahnya kita boleh mencari ataupun sampai kepada Tuhan melalui keindahan dan seni. Keindahan apa? Seni apa? Keindahan alam ini dan kesenian alam ini yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Lukisan-lukisan ataupun khalqullah, yakni kita, Allah khaliq, kita makhluk. Allah maf'ul, kita maf'ulun bih, yang dibuat. Allah adalah pembuat. Ya, dan disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah au fi dzatillah. Disebutkan berfikirlah, renunglah, ceraplah, kajilah, analisislah. Apa dia? Khalqillah, apa yang diciptakan oleh Allah. Itu sudah memadai untuk kita kenal Allah yang sesungguhnya. Dan tidak perlulah untuk kita memikirkan zat Allah itu macam mana. Sebab zat Allah itu beyond our knowledge, beyond our system, beyond our beyond our knowledge system, beyond our time, beyond our world dan seumpamanya. Allah satu benda yang tidak mampu untuk kita capai. Sebab itulah menyibukkan akal untuk berfikir tentang zat Allah adalah satu benda yang fatal. Adalah lebih tepat untuk kita kenal Allah dengan kita membicarakan, mengkaji, menganalisis, memikirkan, merasakan, menghayati kehebatan penciptaan Allah Azza wa Jal. Itu sudah memadai untuk akal kita yang sangat-sangat singkat ini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah di lain masa kita sambung lagi poin yang kedua, iaitu menjawab persoalan dari sudut mana mencari Tuhan. Ada golongan yang mencari Tuhan menggunakan fikiran, ilmu dan falsafah. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.